Jadi alhamdulillah, jadi pada malam ni ya kita nak keceknya tentang masalahnya nah. Masalah di antaranya nah al-halal wal haram. Nah, jadi alhamdulillah, jadi tajuk yang diberikan oleh saudara kita tentang al-halal wal haram. Jadi alhamdulillah pada malam ini daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fisyubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasada fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah pada saudara-saudara kita pada saudara kita semua ni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada kita semua walaupun lama kita tak ada lesen tu adalah kat kaum sikit banyak tu daripada suara politik lama kerana lama lama sangat kita tak ada lesen dan kakak-kakak ni ia jadi masalahnya kat kaum sikit daripada suara-suara berbunyi cerak tak cerak bunyi lagi dah. Baik. An Abdullah Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه. Jadi hadis daripada An Abdullah Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qal berkatalah ia Abdullah ataupun Abu Abdullah An-Nu'man ibnu Bashir, dia katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku pernah dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sebeda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal halal bayyin, sesungguh perkara yang halal itu dikatakan nyata. Perkara yang halal dikatakan nyata, perkara yang haram dikatakan nyata. Tuan-tuan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguh perkara yang halal itu dikatakan ternyata dan perkara yang haram itu sesungguh ternyata. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, di antara mana? Yakni di antara dua, di antara perkara yang halal dan perkara yang haram saat itu ada umurun mushtabihat, yakni perkara-perkara yang ada keliru yang ada jadi kesamaburan di antara perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram. Dan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahuilah akan dia oleh kebanyakan daripada manusia. Jadi ibu-ibu dan bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi makna katanya makna kata perkara yang halal tu kita sudah nyata Nabi katanya, dan perkara yang haram pun sudah nyata. Kerana di antara kedua ni ada pula orang panggil di antara kedua tu perkara-perkara yang membawa kepada jadi keliru. Jadi perkara yang halal ni misalnya kita katanya seperti kita tahu perkara yang halal ni dia nyata syiat-syiat dah. Nabi sudah nyata seperti kita tahu masalah jual beli. Kita jual, kita beli. Misalnya kita beli 10 kop, dia menjual kita dengan harga 10 kop kita banyak kita bayar dengan harga banyak bayar. Dia mau terima dengan harga banyak banyak terima. Misalnya masalah bab jual beli tu kita nak royaknya, masalah halal di antara masalah penjual ataupun pembeli. Karena Allah Subhanahu wa taala katanya
Nah, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yakni telah memperhalal oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperharamkan akan riba. Jadi halal misalnya kita masuk ke dalam kedai, masuk dalam kedai kita katanya, nah, aku belikan barang ini dengan harga 10 kop ataupun aku beli barang ni dengan harga 20 kop. Maka tuan kedai kata, aku jualkan barang ni dengan harga banyak terima, kita pun aku beli barang ni dengan harga banyak bayar. Ini hukum asalnya di atas masalahnya halal dan haram. Jadi hendak jadi timai mana? Ada jadi lan itu di dalam masalah jual beli itu ada tipu daya, masalah bak kilo kita, ada masalahnya kita kata nah ada tipu daya pada bak kilo ataupun ada nah tipu pada bak sukat teh kita gi beg ke apa kita gi kan kilo. Kilo kita saat ni tu orang panggil tak jadi sempurna. Mula-mula tu kita katanya kilo saat ni tu sekilo tu 10 kerai, tapi kita gi kita gi beki, kita orang panggil gi apa gi paling ataupun gi ubah kilo kita hak 1 kilo gi jadi 9 kerai setengah. Tu orang panggil ada masalah sukatan itu ada tipu. Ataupun dalam sukatan kita saat ni tu orang panggil ada kurang. Maka di dalam kekurangan itulah orang panggil itu bercampur dengan perkara yang haram. Sebab masalahnya kita kata perkara yang halal tu dia nyata-nyata siap dah. Nyatanya misalnya kita saat ni tu jual ke sekilo dengan 10 kerai. Tu orang panggil 10 kerai tu orang panggil perkara yang halal dan perkara yang nyata-nyata dihalalkan oleh syarak. Dan kemudian orang panggil perkara yang nyata-nyata oleh syarak saat ni tu makna kata perkara yang halal tu siap-siap dah tu orang panggil makna kata kita jual sekilo 10 kerai, maka dengan harganya sekali kita tak kilo kita timbang sekilo saat ni tu ialah 10 kerai dengan harganya 23 kop. Itu nyata. Ataupun masalah kita saat ni tu dijual ke sakan tu sekilo tapi 9 kerai setengah. 9 kerai setengah itu dikatakan haram. Kenapa? Kerana orang panggil berjumpa di situ orang panggil ada tipu daya tertengi kilo kita ataupun sukat teh kita. Maka di situ orang panggil nyatalah oleh haram ataupun oleh tegah oleh syarak. Sebab apa? Yakni di dalam kilo kita saat ni tu ada orang panggil ada tipu ataupun ada helah ataupun ada orang panggil tipu daya di dalam sukat teh. Sebab itulah di antara halal dan haram inilah amanah nyata. Sebab itulah setengah daripada doa-doa yang kita Allah Ta'ala nak terima. Doa Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat itu nak terimakan doa kita saat itu ialah salah satu daripadanya. Mana kata mana tak bisa orang pemasan ada kecek kan? Tak. Pemasan tak bisa orang. Tak dengar apa ni? Tak dengar suara ni. Buat kis tu dia mau tak dengar kita tak dengar. Minta maaf sikit jadi masalah lama tak ada kecek ni. Ia jadi kat kau banyak jadi masalahnya kes ke apa gini, suara pun tak tubik apa gini. Masa telefon kita buka dik nun lah. Buka dah. Jadi suara kita tak nyata sikit malam ni, jadi lama awak kita tak ada main masalah telefon ni jadi kat kau sikit lah. Masalahnya kecek pun jadi tak nyata ni. Kok mana kita tak tahu lama awak tak ada main live kita ni. Jadi tak cerak sikit. Agak kemaafan lah ibu-ibu dan bapa semua ni. Jadi masalah mau nak wiki nyata pun jadi tak sedap pada malam ni. Jadi jadi makna katanya dia jadi tak sedap. Dia jadi tak nyata. Agak kemaafan lah. Jadi nak boleh tubik satu-satu perkara ni pun jadi payah juga. Tapi jadi tak nyata kerana orang panggil terlekat dan pula orang panggil kakak tu dekat akhir ni.
Jadi masalahnya dah. Jadi tak cerak mana, jadi harap kemaafan lah esok kita pada malam ni dah. Jadi dah jadi tak nyata lagi pula orang panggil membawa pada jadi gangguan sikit, jadi bagi pendengar-pendengar pun jadi tak nyata. Jadi sebab orang panggil kita tak ada test tu lama. Jadi insya-Allah lah lain kali kalau kita nah jadi siang pun bau sangat lagi pula Ni tu sebab batu hujan. apa? Sebab hujan. Kompon telefon. Tak punya ke apa ni? InsyaAllah dah. Jadi live kita tu jadi tak nyata dah. Jadi kita nak kecek pun tak sedap ni. Jadi harap kemaafan dah. Tengok sikit dah. Jadi alhamdulillah ibu-ibu dan bapa jadi gangguan sikit dah. Jadi alhamdulillah kita sambung sekali lagi. InsyaAllah kita tak mudah-mudahan dengan apa yang amba kecek pada malam ni masalah tentang al-halal wal haram ataupun Nabi katanya masalahnya jadi innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Jadi masalah halal dan haram sama ada di dalam masalah bab jual beli. Bab jual beli amba saat itu wak misadah dan wak misadah kata masalah jual beli saat itu ada satu ketika tu orang panggil jual beli kita tu orang panggil hak nyata kata halal. Misalnya kita beli barang dengan 1 kilo cukup 10 gram dengan harganya 23 kut seperti sakar. Seperti gula. Kemudian orang penjual saat itu dia gigi ataupun dia gigi kilo dia tu sekilo tu 9 gram setengah. Itu orang panggil haram. Jadi ibu-ibu dan bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna katanya Allah Subhanahu wa taala nak terimakan doa-doa kita salah satunya ialah daripada perkara yang halal yang kita makan. Jadi amo sudah kecek dah beberapa lama doa yang Allah Subhanahu wa taala nak terimakan doa kita salah satu daripadanya kita makan benda yang halal. Makna kata benda yang halal itu ia termasuk benda tutup orang panggil memberi naf'at kepada tubuh badan kita. Beri naf'at pada tubuh badan kita. Adapun perkara yang halal tidak memberi naf'at kepada tubuh badan seperti kita tahu tokau batu ataupun kayu yang ada di tepi rumah kita, itu makna kata halal tapi orang panggil halal tu pun bukan tayyiban. Jadi Tuhan kata dah kulu hanak makanlah oleh kamu halalan tayyiba, akan perkara yang halal lagi pula perkara tu terbaik. Jadi murad dengan perkara yang halal lagi pula perkara yang terbaik, yakni makna perkara yang halal tu orang panggil beri naf'at dan beri faedah kepada diri kita. Adapun perkara yang halal seperti kayu yang ada di tepi rumah kita, seperti tokau batu dan batu tepi rumah kita tu perkara yang halal, tapi perkara itu ia tak beri naf'at dan faedah kepada diri kita. Itulah ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setengah daripada perkara dan pula doa nak mustajab, yakni doa nak diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita kena makan perkara yang halal, yakni halal sepenuh-penuhnya dan halal 100%-nya. Seperti rezeki yang titik peluh daripada kita kerja pagi, daripada kita motong ataupun daripada kita kerja kele ataupun daripada kita kebun ataupun daripada cocok tani, maka rezeki itu kita pergi jual kepada pada pokar kongklangko ataupun kepada peniaga-peniaga pembeli-pembeli, kita pergi jual kepada dia, maka kita dapat hasil daripada perniagaan kita ataupun daripada cocok tani kita ataupun daripada apa sajalah hak kita buat kerja, maka titik peluh kita itu orang panggil perkara yang halal. Jadi amo nak cerita satu cerita satu cerita daripada Imam Ghazali kita. Nak dia kata makna kata ulama yang dulu dia sangat pentingnya makan perkara yang halal. Ini salah satu daripada doa yang Allah Subhanahu wa taala nak terimakan doa kita, aklul halal, yakni kita makan perkara yang halal. Hak Nabi kata sini daripada hadis an Abi Abdullah An-Nu'man ibnu Bashir, Abdullah
Abu Abdullah An-Nu'man Ibnu Bashir, dia kata aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata innal halala bayyin wa innal harama bayyin, sesungguh perkara yang halal itu ternyata dan perkara yang haram itu ternyata. Jadi kerana satu kisah daripada Imam Ghazali rahimahullahu taala. Satu hari Imam Ghazali, ibu-ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia duk mengajar, dia duk surah, dia duk hurai tentang bab masalah istihadah, yakni perempuan yang mari darah menyakit. Nah, masalah perempuan ni kita katanya dia suci sebanyak-banyaknya 15 hari. Mana tak aqallut tuhri 15 yauman. Sekurang-kurang daripada suci perempuan itu ialah 15 hari. Dan pula wa aqallul haidi dan wa aksarul haid, dan sebanyak-banyak daripada haid perempuan ialah 15 hari. Jadi satu ketika Imam Ghazali kita rahimahullah, Abu Hamid Al-Ghazali ni duk mengajar bab istihadah. Duk mengajar bab istihadah saat itu. Tiba-tiba satu hari dia nak semayakan zuhur, maka anak murid di belakang dia penuhnya. Anak murid bagi Imam Ghazali ni penuh sebelah belakang dia tu. Nak semayalah kali Imam Ghazali. Apabila nak semaya kali dengan Imam Ghazali, ibu-ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari dan pula kaum muslimin muslimat semua. Tiba-tiba mari tu bawa melayar takbir Allahu Akbar. Adik dia saat ni tu niat mufarakah weh. Perak niat mufarakah, yakni niat cerai daripada Imam Ghazali. Niat cerai, niat mufarakah, niat nak becek dengan abai dia. Niat nak becek dengan abai dia. Apabila niat nak becek pada abai dia, niat mufarakah siap dengan abai dia, abai dia pun semaya siap tu wisalah, tengok adik dia tak ada di belakang dia. Tiba-tiba abai dia pun pergi tanya mak dia, kata mak kok mana ni adik dia ni. Adik dia saat ni tu niat mufarakah dengan dia, tiba-tiba tak semaya dengan dia. Maka mak dia pun kata kan, mak dia kata adikmu yang nampak darah di belakang mu Ghazali. Tika mu takbir tu adikmu saat ni tu nampak kata mu tu berdarah. Apabila adikmu nampak mu tu berdarah, adikmu pun niat mufarakah. Kama adik Imam Ghazali tak, adik dia ni bukan orang biasa orang ni. Bukan orang ilmu biasa, ilmu tinggi orang ni. Kama dia adik dia nak Imam Ghazali pun tanya, "Dek, kok mana boleh dek niat mufarakah ngambil pada hari ni?" Adik dia kata, "Hai, dak amona niat mufarakah gitu ya, bau. Dak, mu bukan ni biasa ni adikku. Ni, mu kena ada muka lain lagi. Mu kena ada perkara yang lain lagi. Mu kena ada mengaji ilmu yang lain lagi." Duk kecil tanya oleh Imam Ghazali akan adik dia. Maka adik dia pun jawab kata, "Amo ada mengaji kepada satu guru yang duk tapung kasut, duk jahat kasut di tepi-tepi jalan abel." Ni nak royak kata tok guru bagi adik dia ni, yang pula jadi guru bagi Imam Ghazali, ialah satu guru yang duk kerjanya tapung kasut di tepi jalan, di tengah-tengah jalan, kerja titik plus diri. Kerja di tengah-tengah jalan ataupun tepi jalan, jahat kasut dan tapung kasut. Ini isyarat kepada nak kepada harta yang halal, walaupun nampak terhina di pandangan manusia, walaupun nampak terhina di pandangan manusia, di kelih manusia, di lihat manusia, tapi perkara ini orang panggil dapatkan halal, dapatkan harta yang halal. Ini ibu bapa yang amat nak rayanya, salah satu daripada perkara yang halal ni, yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala terima akan doa kita. Kalau kita doa gapo, Allah Subhanahu wa taala mudah terima doa kita. Mudah istijabah doa kita, mudah memperkenankan doa kita. Tapi apabila kita saat ni tu makan perkara dak jadi bercampur di antara halal dengan haram. Amo nak contohnya, supaya duit putih, ataupun supaya duit rishwah, ataupun supaya duit reba. Ni orang panggil. Di sinilah salah satu daripada doa-doa fak kita di sekarang lah ni, tak diangkat naik ke atas langit, tak nak angkat pergi kepada Allah, tak angkat naik kepada alam yang sebelah orang panggil al-alam al-ulwi, ataupun alam sebelah atas dikatakan langit.
Dah. Sebab tu doa kita sekarang lah ni doa gapo Tuhan tak bagi, doa gapo Tuhan tak beri. Sebab dia panggil di dalam makan ni kita tu duk bercampur di antara halal dengan haram. Sebab ulama kata dan hadis pun ada kata wa bainahuma, dan di antara kedua-duanya umurun mushtabihat, yakni ada perkara-perkara yang duk jadi keliru, duk jadi kesamare. Di antara mana kau halal, mana kau haram. Ni banyak manusia kita jadi keliru, jadi kesamare. Banyak perkara ni la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Yang ni banyak sangat kebanyakan manusia tu tak tahu benda ni. Sebab apa kita ambil belaka, tak kira asal ke duit ya ibu apa? Asal ke duit ya. Asal ke duit tak kira, kata duit tu mari daripada lubang mana, mari kok mana, mari di jalan mana, tubik bucu mana, tubik daripada kelai mana, tak kira, asal ke duit, mix semata. Dah. Tak kira tu duit ni halal ko, duit ni haram ko, duit ni syubhat ko, duit ni capu gau ko, dengan riswah ko, dengan rebo ko, dengan duit anak ko, duit anak ya tak kira, rasa kata duit. Gomo semata-mata. Ni ibu bapa ada jadi masalah di hari ni. Sebab itulah bala banyaknya di tempat kita sekarang. Tak ada kena kira benda mabuk lagi, dak jual tu jual ni kok batas tu banyak lah ni. Cuba tu baik tengok kat luar tu lah. Belah nanya ibu bapa. Nah, tak payah muhmur ni. Allah Akbar. Keting-keting. Benda yang haram. Duk jual akan dapat dengan harta yang haram tu. Keting-keting. Cuba tu baik ikut sting. Ikut nayu bakak tu. Kawasan muhmur ni. Keting-keting orang panggil dapat dengan harta yang haram. Lepas tu kita nak kata kan? Ni. Masalah benda yang halal. Ini salah satu yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita daripada masalahnya doa. Jadi apabila kita berdoa, dengan kita makan perkara yang halal dan pula kita makan benda yang sahih dan benda yang betul-betul sucinya di sisi Allah, insya-Allah doa kita akan dikabul, akan diterima oleh Allah, dan doa kita akan terakad naik kepada langit sana dan pula akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Lepas tu orang sokmo-sokmo kalau dia tak beringat, famanittaqas syubuhat, maka siapa-siapa yang kata meliharakan perkara syubhat ini, faqadista berra'a lidinihi wa irdih, maka orang ni dia membersihkanlah diri dia untuk agamanya dan untuk kemaluannya. Perak ni ibu bapa. Jadi orang mana ia boleh jaga benda syubhat, ia boleh jaga perkara-perkara yang haram ataupun benda yang duk keliru di antara halal dengan haram, halal dengan haram, dia boleh jaga, dia boleh pelera, dia boleh sepak diri dia hak benda duk jadi keliru di antara perkara-perkara yang duk syubhat, yang duk jadi keliru di dalam harta-harta dia. Maka orang ni dia boleh jagakanlah agama dia, dan dia boleh jaga juga kemaluan dan maruah dia. Ni sebab tu orang kita lah ni duk jatuh maruah buku duit. Kadang-kadang tak kira kata kita tu orang macam mana, tak kira kata kita ni tok imi ko, ataupun kita ni tok khotik ko, kita kamakan ko, tak kira, romoh mata. Sebab itulah kita tu orang panggil mendedah akan maruah kita, ataupun mendedah kemaluan kita, mendedahkan muruah kita. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita tak jaga akan benda-benda syubhat ini. Jadi sebab itulah daripada ulama-ulama yang telah lalu, apabila mereka tu warok, mereka saat itu tak akan tujung di dalam perkara-perkara syubhat. Itu makna arti al-wari'u. Apa wari'? Yakni seorang yang warok. Apa seorang yang warok? Yakni dia saat ni tak mengerja akan benda hak yang syubhat, benda hak dok jadi keliru di dalam masalah harta tu halal ko ataupun harta tu haram. Ni orang warok. Adapun benda yang haram, ia akan tinggal terus daripada perkara yang haram. Kita ni tak kadang-kadang tak kira lah halal tak halal, haram ke tak haram, asal ke duit kita gomo semata lah. Maka hadis kata laginya, wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram.
siapa-siapa yang duk terjun ataupun duk jatuh ia acak-acak di dalam benda-benda hok duk jadi gagapa keliru ataupun duk jadi kesemabure ataupun duk jadi kesamare di antara halal dengan haram, orang ni juga Nabi kata waqa'a fil haram, nescaya dia akan jatuh di dalam perkara-perkara yang haram. Sebab tu kalau siapa yang duk niti di atas halal ke haram ke, ada niti tengah-tengah tu. Tengah tu kan panggil syubhat tu. Dah halal ke haram, halal ke haram, tapi duk niti tak tebing bagi halal dengan haram, golik ke orang ni tak nak mari kulit halal, dia nak pergi kulit haram. Deh, supaya kita katanya supaya ais bekah tu kita tahu ibu bapa. Asalnya ulama kata dalam satu kaedah iza jama'al halal wal haramu ghulibal haram. Apabila berhimpun oleh perkara yang halal dan pula perkara yang haram. Apabila berhimpun dan berkacau di antara perkara yang halal dan perkara yang haram, hulibal haram, nescaya akan dibeni benda haram. Misalnya kita tahu harta kita ni 1 juta ataupun 100,000, maka gicapu dengan duit reba 10 kau, ataupun gicapu dengan duit anak yatim 10 kau, ataupun gicapu dengan harta haram 10 kau, maka harta kita tu akan jadi haram habis, akan jadi punuh habis, akan jadi busuk habis. Supaya misal kita tak ais bedi, ais bekah, ais apa kita tak nas gelup, ataupun air tu kita tak sebermin. Asal air tu cuci, orang panggil tahirun wa mutahhirun li ghairi. Air tu cuci boleh menyucikan yang lain, diri dia tu suci dan pula dia boleh menyucikan yang lain. Tapi air tu syarat jangan jatuh najis di dalamnya. Misalnya air tu kita tersejak, asal air tu boleh kita minum, boleh kita ambil buat wuduk, tapi syarat air itu tidak masuk di dalam air tu oleh satu toko cicak ataupun stokor daripada tik lipa ataupun stokor daripada tik kucing. Apabila air itu akan dimasuk tik cicak dalam, asal air yang tahir, yang suci, tapi dengan sebab masukkan tik cicak, maka akan jadi najis, jadi cuma, jadi rusak habis air saat ni. Macam tu juga ibu bapa harta-harta kita sekarang. Maka kita patutlah jaga dan patutlah kita saat ni tu dah jaga wi kuat, jaga wi amati. Jangan kita duk hipik tanah orang, jangan kita saat ni duk ambil harta orang, jangan kita duk capu-capu harta kita yang cuci, ambil harta demo mai masuk capu dengan harta kita. Anak yatim hak kita duk cara, maka kita ambil capu harta yatim masuk dengan harta kita. Asal lemu nak yatim hak gemuk-gemuk kita tukang lemu kita kurui kepada anak yatim hak kurus, ambil hak gemuk nak yatim. Ni kita kena beringat. Ia akan makan harta kita, ia akan jadi haram harta kita tu semuanya. Kemudian bab haram bab halal tu banyak masalah di dalam pernego ni ramai ni hodok mari-mari ni masalah orang tu ayo mari satu hari baru ni mari daripada kok pernego, maka dia duk nego wah dia tu besar sangatlah, siapa berjuta-juta we dalam masa setahun di kawasan Ayu Bakok kita ni. Tapi di hari ni dia kata harta dia saat ni tu akan ditarik oleh Allah. Kerja saat ni tu kerja banyak, bayar tu banyak, beli wah dia pun besar-besar tapi masalahnya tak ada boleh duit. Duit dak lekat dia orang semua. Ni mari jumpa dengan mo sehari dua ni ni. Mari jumpa dengan mo pada sehari dua ni. Duk keceknya masalah yang menego. Menego pun besar. Lagi pula menego tak boleh duit. Kira mari. Capu buat kungham, buat luk kungham mari, tak ada lambang. Duit dak lekat dia orang juta-juta. Kok mana kejadian ni? Ambo pun tanyalah dia, kok mana boleh nego tak ada labo, nego tu labo tapi labo tak ada boleh. Habis ada kok ana sedekah dak Ayat tak ada sedekah. Wi mangke kok orang ada ada. Patut gapo hak ada kuasa lekat dalam nego hak tak boleh duit ni. Duit tu boleh kata tapi duk di tangan orang semua. Orang tak bayar. Toke ambil dulu, toke tak bayar. Hak kita hantar lagi tak bayar. Jadi kok mana sebabnya jadi begini? Dia kata salah satu, dia kata sebab dia tak boleh ni. Sebab dia kata wasa teringat masalah zakat tu dia kata kadang-kadang beri, kadang-kadang tak beri. Haning salah satunya
daripada rezeki kita ya tak ada berkat. Dengan sebab fok-fok nego yang amo nak pesan pada malam ni, lebih-lebih lagi tak ada kira lah orang menego, menego dia ke, ataupun menego wah kayu, ataupun nego kedai jual, ataupun nego sup, nego tom yang, nego apa saja. Apabila kalau kita menego, tapi apabila cukupkan hau, yakni pusingnya setahun, dan cukup nisak duit kita sampai kepada mah 5 mah berat 5 kut cuk 5, tapi kita tak keluarkan zakat, maka harta kita tu tak ada baja. Perak ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, yakni harta kita tak ada baja. Apa makna arti baja harta? Yakni keluar zakat. Zakat tu dimaknung di apa orang panggil dibanding supaya dengan baja bagi harta. Misalnya kita tanikan pokok kayu kita nak wi subuh, pokok kayu kita nak wi besar, pokok kayu kita nak wi buah, maka kita kena puh baja. Kalau nak buah, puh baja bunga. Kalau nak wi jadi batai tu gagah, puh bajakan batai, bajakan humi, bajakan nat. Asas dia humi dia tu. Kalau nak wi bunga, baja bunga. Nak wi buah lebat, baja buah. Nah, maka orang panggil kecek mudah-mudah baja bagi harta bagi kita yang perniaga, ialah harta kita tu baja dia kena berikan zakat. Kerana lo zakat tu pada lorak anak moga apa dia? Yakni namanya at-tanmiyah. Nah, tanmiyah. Tanmiyah. Apa tanmiyah? Yakni satu perkara yang suburlah ia akan harta, dan satu perkara yang menyuci akan harta bagi seorang. Jadi apabila seorang tu dia keluarkan zakat, makna kata benda-benda cuma sikit sebanyak, benda yang tak comel harta dia, maka Allah Ta'ala pencuci dengan zakat. Dan pula dengan zakat iaitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri kau subuh qabiyak. Nah, maka itu dikatakan masalahnya harta dia akan subuhnya. Sebab itulah ibu-ibu yang ibu bapa yang dirahmati, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, maka kita jagalah sangat-sangat harta kita. Walaupun kita kerja boleh sikit, tapi kita mintanya hak berkah. Dan kita kerja titik peluh kita sikit, tapi minta dapat yang halal. Sebab dengan yang halal ni lah kita dapat selamat, kita dapat tenang, hati kita dapat tenang, dapat suka, dapat sedap, dan anak-anak kita pun akan jadi orang baik, anak-anak kita akan jadi orang soleh. Sebab Nabi katanya, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara kedua tu perkara-perkara yang keliru banyak sangat deh. Kadang-kadang tipu demo, banyak dah. Kadang-kadang beretai hak demo tak bayar. Haram lah kau ni. Asalnya apabila kita beretai hak orang, wajib kita kena bayar. Tapi sekarang lah ni apabila beretai hak orang, lari kaki semua tak bayar. Jumpa mula-mula janji sebulan, kata nak bayar. Jumpa bulan kedua, awak tak tengok mata. Bulan ketiga nak kita hazard, kita buai nama telefon kita, tak wi demo tu, tukar nama telefon lain. Ini jahatnya kita. Ini jahat. Sebab tu mula Tok Guru Hamba kata dia kata, hi muridku, kalau bahasa mung nak wi murah rezeki. Kalau mung nak wi murah rezeki, mung saat ni tu jangan wi lekat hotel ke. Ini amo nak pesan kepada ibu bapa, siapa dia nak wi murah rezeki, salah satu daripadanya jangan lekat hotel ke banyak-banyak. Sebab tu hotel duk supah kita. Kita janji dengan demo tu sebulan. Tiba-tiba sebulan tak ada pergi royak apa, lari kaki, telefon pun tukar nama lain. Ni orang panggil kita tak molek. Kita duk kerja benda tak comel. Maka tuai hotel tak padan dengan tuai. Nampak worok, nampak jurus sejip tak tinggal, tapi hotel dia tak bayar. Hak ni salah satu orang panggil duk tarik rezeki kita. Payah rezeki kita ibu bapa. Siapa dia nak wi rezeki tu murah, maka kita saat ni tu kena carilah wi bayar hotel dia tu cepat-cepat. Kita ulhat bayar ke hotel dia mau cepat-cepat. Insya-Allah salah satu daripada perkara-perkara yang membawa kepada murah rezeki kita. Maka salah satu daripada banyak tu, kita tak bayar hotel orang pun tak boleh. Orang panggil berdosa tu. Kemudian apabila kita klik ke akhirat isak ibu bapa.
klik ke akhirat esok kita carilah tuan nak bayar hutang klik. Nak cari mana lagi berjalan beratus-ratus tahun, berjalan beribu-ribu tahun, duk pikulah hutang demo, sengitlah bahu-bahu. Nak cari tuan Allah bukan dia seni. Tak dunia ni kalau kita terjalan ni kau dapat 40 kilo ya berapa, pergi cari sehari pun temung. Tapi akhirat esok beribu-ribu tahun, orang bertindih-tindih, orang naik atas naik bawah, supaya dengan benda lagi apa, dalam guni, supaya beras dalam guni, tindih-tindih. Lepas tu kita nak pergi cari mana? Tuai hutang hak kita berhutang je. Haram kita tak bayar hutang. Dan satu lagi orang panggil kita payah rezeki. Payah rezeki, cari makan payah. Apabila kita lekat hutang orang banyak-banyak, tuai duk supah kita hari-hari. Tak jalan dia ni, hutang orang tak bayar. Demo tak jalan dia ni kecek bang. Tuai hutang duk supah kita hari-hari. Itulah salah satu sebab orang panggil orang tu payah rezeki, payah kehidupan, payah cari makan dan jadi tak berkat di dalam hidupnya. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita duk kecek bak halal bak haram. Maka kita makan duit demo, kita tak bayar hutang, kita makan benda haram tu. Haram cerak-cerak. Sebab duit demo kita minta beretai kecek molek-molek. Allah ketika nak beretai tu lembat tekak-tekak Allah deh. Ngom lembat tekak dia menampak belah gano mu ni. Allah minta beretai sikit weh. Anak nak mengaji, nak beli kain baju pun tak ada, nak beli surat. Nak bayar katung. Kecek malah kata manis leting, lembat tekak-tekak. Demo pun weh siyenyo bawi pak. Lepas pada tu jadi balah pula dengan tuai bagi hutang. Ni panah agak ni. Ibu bapa ni, panah benar-benar ni. Deh. Sebab tu bayarlah hutang orang. Lepas tu siapa dia lekat hutang banyak-banyak tu deh. Lepas tu amo nak sell lah, bayar hutang cepat-cepat. Lepas tu kalau kita nak boleh bayar hutang, kita baca doa ni. Doa Nabi ajar, Allahumma aghnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramik. Baca doa ni selepas daripada semaya Jumaat. Kalau bagi orang jatuh, orang tina pun dengar dia semaya nah Jumaat sudah dah, kita baca doa Nabi aja, Allahumma aghnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramik. Wahai Allah, minta mengkayalah akan daku, minta muwilah kekayaan kepada aku ya Allah, bifadlika, dengan lipah kurniaan engkau ya Allah, dengan pemberian engkau ya Allah, an haramika, daripada perkara yang haram engkau. Allahumma aghnini bifadlika an siyana, Allahumma aghnini bifadlika amman siwa, dengan lipah kurniaan engkau daripada barang daripada mereka yang selain pada engkau, wa bihalalika an haramik, dan engkau wikayalah akan daku dengan harta yang halal ya Allah. Tengok Tuhan Nabi ajar tu, Allahumma aghnini bifadlika amman siwa, wikaya akan daku, mintalah aku jangan kaya pada orang lain. Makna kan? Makna kaya kita, kaya hati. Dan pula minta kita saat ni terlepas daripada selain daripada Allah. Bahkan yang kita tupu, yang kita perlu, yang kita berhajat ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang lain pada Allah, itu selain pada Allah tu kita akan tolak. Kita tak ada nak pada Allah. Patu wa bihalalika an haramik. Minta Allah Taala wi harta yang halal. Janganlah Allah Ta'ala wirta yang haram. Haram tu minta pelepah daripada kita, minta witelucuk daripada kita. Inilah makan dengan hayat. Dengan pula hadis Nabi kata, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal tu nyata dan terang-terang ia halal, wa innal harama bayyin, dan pula kata yang haram tu pun nyata-nyata ibu bapa. Kemudian Nabi ada sebut lagi orang yang duk main tepi-tepi, duk jalan atas tebing bagi halal dan tebing bagi haram ini. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Supo dengan kemala kambing duk pelera lah ia di kawasan-kawasan orang panggil tanah al-hima, yushiku an yarta'a fihi. Bosa dia tu duk pelera akan seekor kambing, kemala kambing duk pelera akan kambing yang berharap-harap, yang segera, yang menghampiri. Bosa apa dia? Yakni bosa makan daripada tu oleh masyarakat, oleh binatang-binatang dia padanya, pada al-hima saat itu.
Tapi orang panggil kita duk tamak di kawasan-kawasan pagar-pagar demo. Tiba-tiba kita duk main kat tepi-tepi pagar tempat pelajar saat ni tu, duk masuk pagar kita, pagar demo, duk main tepi-tepi tu. Di atas tara saat ni. Maka lama-lama kami kita nyoholah pala gi makan dalam pagar demo. Supaya jugalah kita saat ni kalau kita duk main tebing apa, duk main meniti di antara halal dengan haram, halal dengan haram, maka kita saat ni akan tujung di dalam halal ataupun di dalam haram. Jawab tu akan tujung dan jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Nah, maka Nabi kata waliin wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallah maharimu, dan sesungguh bagi tuai bagi binatang, kemala kambing tu ya adanya himan dia, ada jagaan dia, dan sungguh jagaan Allah maharimu ialah segala perkara-perkara yang Allah Ta'ala tegur. Jagaan Allah, Tuhan saat ni tu suruh kita jagakan perkara-perkara yang haram. Perkara yang Tuhan tegur, kita kena jauhi. Siapa-siapa ya nak wi Allah Subhanahu Wa Ta'ala saya, nak wi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu kasihani, nak wi Allah Ta'ala dekat dengan dia, maka dia kena tinggallah perkara-perkara yang Allah Ta'ala tu larang. Lepas tu Nabi kata lagi pada hati kita, pada diri kita, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ni terperhati dah. Sebab itulah Nabi suruh kita cari makan benda yang halal, jangan duk makan perkara yang haram. Kerana di dalam daging darah kita apa duk berlari benda yang haram, duk berlari perkara-perkara yang syubhat, duk berlari benda-benda tak comel, duk berlari benda-benda musnah, seolah kita makan racun masuk di dalam diri kita, ibu bapa. Kerana Nabi kata Allah jaga-jaga, wa inna fil jasadi, sesungguh sabitlah pada jasad kita. Sabit pada jasad kita, mudghatan, yakni satu daging yang dikunyak-kunyak. Daging dikunyak ni makna stokor daging lah. Ni dalam hati kita ni. Ni duk belah lekning ni. Orang panggil satu perkara yang ada di jasad, ada stokor daging. Stokor daging tu boleh dikunyak-kunyakkan dia. Iza salahat, apabila baiklah ia stokor daging ni. Hati ni lah, huacai kita ni, jantung kita ni, ya baik. Salahal jasadu kullu, nascaya baiklah oleh badan kita, jasad kita semua. Jadi orang kata ni, hati kita sini ibu bapa, dikatakan raja. Raja anggota yang duduk sini. Khatulah Nabi kata mu jaga mulai. Jaga kok mana? Jaga makan benda-benda yang halal lah. Jangan duk makan benda-benda yang haram. Kerana daging ni, daging stokor duk sini dikatakan hati. Tempat duk pong darah kita. Datangkan darah, gi kepada segala-gala rantian-rantian, segala anggota. Mana hatta gi kepala, hatta gi kelingu, hatta gi tangi, hatta gi jari. Maka segala anggota-anggota yang lain, siapa dia duk pan darah gi, orang panggil satu perkara Allah dah hatta darah, ialah hati kita. Maka hati kita itulah perlu kena makan benda-benda yang halal. Darah-darah yang kita makan tu orang panggil daripada perkara yang halal. Apabila kita makan perkara halal, daging kita sini ya jadi baik. Apa daging sini seketul daging? Yakni hati kita jadi baik. Apabila hati kita baik, baiklah anggota kita, tangi kita pun baik, mata kita pun baik, tak saya tengok benda maksiat, lingo kita tak mau dengar maksiat, tangi kita tak saya pergi benda orang, mata kita tak saya tengok maksiat, kaki kita tak saya gimbak maksiat. Kenapa? Kerana hati ni, raja ni baik, maka rakyat pun baiklah. Kerana anggota-anggota kita dikatakan rakyat bagi hati. Apabila supaya kita tu adalah satu buah negara, apabila raja tu adil, makna kata rakyat tu jadi amin, jadi tenang, jadi selamat. Kenapa? Kerana raja tu adil. Tapi kalau raja tu zalim, raja tu jahat, maka rakyat pun jadi jahat habislah. Sebab dia kata wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila fasik dan punahlah ia mudghah, fasadal jasadu kullu, nascaya jadi mana fasik dan punahlah oleh seluruh tubuh badan kita. Gapo dia seluruh badan kita? Anggota kita akan punah, mata kita pun nak tengok maksiat,
Mata kita pun suka nak tengok perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Telinga-telinga kita pun dengar benda-benda hak Tuhan larang. Mulut kita pun nak kecek benda-benda hak tak baik. Gapo dia ni? Mudrah ni. Ala wahiyal qalbu. Jaga-jaga Nabi kata. Wahiyah dan ia mudrah ini. Al-qalbu. Ialah kena kepada hati kamu. Sebab itulah ibu bapa yang dirahmati sekalian dan saudara-saudari yang disayangi sekaliannya sayangi sekalian. Sebab itulah kita pilihlah makan ni kita dalam hidup kita makan ni dalam muamalat kita, perniagaan kita, we tepuh ataupun we dapat benda yang halal. Jangan duk tepuh dengan benda-benda yang haram. Di dalam bab munakahah kita, perkahwinan kita pun jangan duk jadi jatuh di dalam benda haram. Ramai daripada saudara-saudara kita sekarang duk tu mai masuk ke amor tu masalah nikah pindah wali. Menikah pindah wali ini masalah yang terbesar di kawasan rumah kita, 3 wilayah sekarang. Kadang-kadang ayah tak bagi wali, maka anak curi pergi menikah kok golok ataupun pergi menikah ke hanyai. Ini salah satu orang panggil benda yang tak jelas. Kerana benda yang ada khilaf di antara ulama-ulama bainal mazahibil arba'ah, yakni di antara mazhab-mazhab yang 4. Jadi makna kata ulama yang kata halal nikah pindah wali ni Allah kurang sangat, lemah sangat. Perkataan itu kalau boleh pakai pun lemah sangat. Kerana Nabi SAW mesorah dan menyatakan pada hadis, la nikaha illa biwaliyin. Tiada jenis nikah. Apa makna tidak jenis nikah? Tak sah nikah. Illa biwaliyin. Malaikan dengan sabit wali. Makna nak menikah tu kena sabit wali. Maka wali tu ya ada 2 pula. Ada wali mujbir, ada ghairu mujbir. Wali mujbir ni, wali yang boleh paksakan anak dia menikah dengan siapa-siapa yang dia suka. Supaya anak dia tu dara, anak dia saat ni tu bikir, anak dia tu dara lagi, maka wali tu dia boleh paksa. Orang panggil wali tu dalam mazhab Syafi'i kita, orang panggil wali mujbir. Dia boleh memaksa dan mengerasi akan anaknya nak nikah dengan siapa yang dia setuju. Ada pun satu lagi orang panggil waliyun ghairu mujbir. Wali bukan mujbir. Apa wali bukan mujbir? Wali ni nak paksakan anak dia nikah siapa tak boleh. Dia kena minta izin kepada anak dia. Siapa dia wali ni? Yakni wali bagi anak dia yang janda ataupun anak dia tu bujang dah. Nikah dah dulu boleh anak seorang, lepas pada tu cerai, lepas ada cerai nak menikah baru pula nak boleh abang baru. Maka pasti ketika ni wali nak paksa anak tak boleh. Kalau nak menikah dengan siapa nak minta izin kepada anak yang bujang yang janda itu. Tapi kita lah ni masalah bab nikah kahwin pun jadi masalah. Bab makan ni pun masalah. Bab duit pitih pun masalah. Gomo belaka. Tak kira kata haram ke halal. Masalah syubhat kata syubhat gomo belaka. Menikah kahwin pun tak jelas. Kadang-kadang jadi nyata tak nyata. Menikah asal atau menikah. Jangan gaduh. Ibu bapa yang dirahmati. Kerana benda ni yang membawa pada siapa anak-anak cucu kita. Sebab tu kalau kita menikah tak sah, bermakna kata kita duduk di dalam zina. Apabila kita duduk dalam zina, makna kata titih baris kita akan 7 lapisan akan jadi rusak dan jadi punah. Kita punah, anak kita punah, cucu kita punah dan pula cicit kita punah dengan sebab pernikahan kita tak sahih pada masalah sah tak sah. Ini kita kena jaga sangat-sangat. Jadi apabila punah dah benih kita, nasab kita punah, maka anak cucu kita pun nak punah mengikut kata ibu bapa. 2. Saat ni halal pada masalah bab muamalah, yakni bab perjualan, bab masalah perniagaan, pergaulan perniagaan gapo itu ni kena nyata-nyata kata sah. Jangan duk jadi keliru-keliru. Ni tak kira duit orang pun gomo. Orang mari tak kira duit pun kita jadi selera. Kita ambil duit demo taruh kabar-kabar kata duit tak ada. Ni jela belaka, haram belaka ni. Kadang-kadang bergetar duit orang tak bayar. Haram belaka, berdosa belaka ni. Di akhirat esok duk pikulah orang ni. Orang ambil hutang orang ni tak bayar ni. Maka akhirat esok maka beratlah belaka dia. Duk junjunglah hutang orang. Segi ke mana-mana tempat duk junjung hutang demo tu.
Deh. Kalau dia tak bayar hutang orang, dia akan tanggung siapa ke mati. Deh. Kalau dia saat ni kalau menikah tak jelas, maka akhirat esok dia tu akan bawa farat dia, zakat dia sebesar-besar batinnya bau busuk di pada masyar. Ni kena jaga ni bab halal pada bab muamalah dan halal pada bab munakahah, pernikahan dan perkahwin ni minta we jadi nyata-nyata ibu bapa. Jangan buat mudah nah. Masalah benda ni masalah pernikahan dan perkahwin ni di antara anak-anak kita, jangan kita buat mudah. Kena we jadi jaksa, kena we jadi cerita, kena we jadi jelas, kena we jadi nyata. Kalau tak ada wali tu, klik nikah semula. Hak itulah ulama kata comel dan molek. Hak buat nikah pindah wali ni, gi ke golak, gi ke hanyai, gi ke sungkla, gi mana, maka klik mari jumpa dengan wali akrab, comel ya tu menikah semula lah, comel-comelnya. Kerana tak jadi keliru, kerana we lepas daripada khilaf. Kerana ulama kata nikah tak ada wali tu tak sah. La nikah illa biwaliyin, tidak jenis nikah malaikat kena ada wali. Lepas tu buat hak pindah wali ni, maka itu duk khilaf, duk selisih di antara ulama kata sah dan tak sah. Lepas tu kalau kita duk di antara ulama kata sah tak sah, makna kita duk le tak sedap, duk di dalam wawi, duk di dalam waswa dan duk di dalam syok pada pernikahan kita. Ibu bapa, kalau ada anak-anak kita macam ni, maka kita sahihkanlah, maka kita menyatakanlah dan kita betulkanlah masalah pernikahan dan perkahwinan ini. Kalau bab jual beli pun sama, kalau kita ada jual beli tak betul, minta betulkanlah. Masalah pertimbangan kita dalam kilo kita, dalam penimbangan kita, minta we betul. Kalau kita ada hawi, ada ubah kilo, betul klik semula. Kerana ini akan ditimbang, akan disoal, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Maka itulah lebih kurang yang amba nak bagi pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa pula tak berapa hari lagi pada masalah majlis kita, ceramahan kita. InsyaAllah kita nak ceramah pada malam Senin ni. Kalau misalnya kita mintalah kepada ibu-ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengikutkanlah laisuk kita pada malam Senin ni. Lebih kurang pukul 9. InsyaAllah amba akan beri ucapan tentang Isra' dan Mi'raj. Berapa lama dah amba pun tak ada kecek di dalam laisut. Di dalam laisut kita tu berapa lama. Maka saya berharaplah, amba berharap pada ibu-ibu dan bapa berdoalah kepada amba. Boleh mengajar, bolehlah beri ceramah, berikan masalah, nasihat kepada diri amba sendiri dan kepada ibu-ibu dan bapa, minta panjangkan umur di dalam kebajikan dan panjangkan umur di dalam kebaikan. Apa tu nak tahu lagi kepada adik-adik beradik kita dan ibu-ibu bapa kita dok mari hari Selasa tu. Hari Selasa ni kita nak buat pun tak berapa lama dah. Lepas pada ni insya-Allah lah, belum pada puasa tu amba nak cuti dah. Orang duk mari tu beratus kiu setiap minggu, maka amba haraplah adik-adik dan adik-beradik dan waris-waris ataupun ibu-ibu dan bapa hak duk mari setiap minggu 100 kiu lebih tak ni tu. Amba berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta wis selamat, minta wis sihat wal afiah, lebih-lebih lagi dekat Ramadan ini, bulan yang diberkati, bulan yang dirahmati, dapat beribadat semacam orang ramai, dapat boleh tarawih, hak tak boleh tarawih, minta boleh tarawih, hak tak boleh semaya sunat, boleh semaya sunat, hak tak boleh jaga Jumaat, minta boleh jaga Jumaat. Kerana dekat-dekat Ramadan ini Allah Taala sangat-sangat rahmat, Allah Taala sangat turunkan para malaikat ke bumi, berdoa kepada bulan-bulan Ramadan ini untuk umat-umat di akhir zaman. Kerana masalah bulan ini, bulan Rajab ini dikatakan Syahrullah dan Sya'ban itu dikatakan Syahrul Nabi. Bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pula bulan Ramadan dikata Syahrul Ummah, dikatakan bulan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mohonlah amba berharap kepada ibu-ibu dan bapa saudara-saudari semua, ni tak kecek lama dah wasayalah. Jadi kak kong sikit dengan masalah telefon daripada alat-alat untuk jadi masalah nak laisuk ni, insya-Allah lah kita akan ubah semula. Kerana lama 4-5 bulan amo tak ada nak berdoli masalah laisuk lagi pula. Masalah kita weekend nyata dalam laisuk kita, dalam nasihat kita di dalam telefon ni lama sangat 4-5 bulan. Gitulah ada kak kong bahasa dia lah.
Gigi dengan lidah ada terketik, ada tersalah dan tersilap. Gigi kita, lidah kita sendiri. Memelah telefon pun gitulah. Ada tak kak-kong, ada bunyi tak bunyi dah. Begitulah lebih kurang ibu bapa. InsyaAllah, amo berharaplah minta doa. Malam Senin ni kita akan bertemu pada jam pukul 9 malam. InsyaAllah ceramah tentang Isra' dan Mi'raj. Nah, mintalah ibu bapa berdoalah kepada amo. Nah, boleh nak kerja agama, boleh menyapa agama, boleh nasihat agama, boleh binakan pondok, boleh binakan masyarakat, boleh ajarkan anak-anak tanah air kita, daripada nak pelajar-pelajar minta jadi orang-orang yang terbaik, daripada ulama-ulama dan orang-orang yang soleh pada masa lagi akan datang. Apa tu sekarang amo pondok bina masjid apa ini sebab tu kalau banyak perkara. Nah, maka harap kemaafanlah dengan apa yang amo saat ni tu tak ada boleh ucap beberapa lama masanya. Nah, harap-harapnya begitu. Berdoalah minta Allah Ta'ala peluang pada hamba. Boleh buat esok, seminggu sekali, seminggu 2 kali. Minta lah ibu bapa berdoalah. Minta masa hamba tu ada barakah, ada naf'at di dalam hidup, di dalam umur, di dalam ilmu, di dalam anak murid semua. Dan pula di dalam isteri-isteri yang mau dapat naf'at dan jadi anak yang soleh. Dan isteri yang solehah, pelajar-pelajar hamba jadi orang yang solihun dan sulhah semuanya. Dan ibu bapa semua pun dapat boleh jaga ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana masa kita tak lama, masa kita tak panjang, hidup di dalam dunia cuma sementara saja, supaya kita berhenti di satu wakaf. Maka duk wakaf bukan kita nak diam di situ, bukan kita nak kekal situ, cumanya kita duduk sementara. Macam itulah Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Engkau seolah-olah duduk dalam dunia seolah engkau orang yang daging, orang yang safir, orang berhenti sementara di atas wakaf, aw abiru sabilin, ataupun engkau tu orang yang lalu jalan. Tu Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Nah, gitulah lebih kurang ibu bapa. Dengan kata sekadar ni saja. Wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.